Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sesi taklimat kita akan bermula pada jam 10 pagi. Sebelum kita teruskan sesi taklimat kita pada pagi ini, kita akan diterangkan beberapa berkaitan etika atau cara bertakbiran sesi taklimat untuk pagi ini. Untuk sesi taklimat kita pada pagi ini, go, check, ambil, feel and play. Untuk sesi pertama, merupakan penyampaian mesej perubahan KP Mampu, PKP TPP dan PKP ICT. Sesi seterusnya, sesi ambil, berkaitan penerangan aplikasi go, check, perlu pasukan projek. Sesi ketiga ialah sesi Feel and Play, belajar menggunakan aplikasi projek versi desktop dan seterusnya sesi bersama illustrator. Untuk sesi kita pada kali ini, sila pastikan capaian internet di kawasan anda stabil sepanjang tempoh sesi taklimat berjalan. Jika anda berada dalam lingkungan kawasan yang berdekatan dengan peserta lain, sila pastikan fungsi mikrofon dimatikan pada PC atau laptop untuk mengelakkan gangguan. Bagi memastikan kelancaran sesi taklimat, peserta disarankan untuk mematikan fungsi video dan mikrofon jika tiada keperluan. Jika ada persoalan semasa sesi taklimat berlangsung, para peserta boleh mengajukan mengenai dengan cek atau terus ajukan soalan kepada pemberi taklimat. Sekiranya siaran tergendala, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba keluar dan masuk semula ke dalam Microsoft Teams menggunakan link yang telah diberikan dan bersedia untuk menggunakan talian alternatif ataupun mobile hotspot tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya mengalami isu dan masalah lain, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Pak Manager dan Puan Juliana melalui nombor. Sebelum kita terus ke sesi seterusnya, kita akan ambil 5 minit waktu untuk menunggu kehadiran para peserta ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di ruangan Teams Chat ada dikongsikan link untuk borang pendaftaran kehadiran. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih belum mengisi borang tersebut, ada sebaik tuan-tuan dan puan-puan dimohon untuk mengisi borang kehadiran. Si kehadiran datang.
Saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para peserta yang telah hadir untuk sesi taklimat Go-Check ambil Play and Play kepada semua warga mampu. Terima kasih kerana dapat hadir untuk sesi kita pada pagi ini. Tanpa membuang masa, sebagai penunjuk program, kami menyatakan salam champion ataupun dua cakap bagi aplikasi Go-Check iaitu TKP TPP yang buat usaha Dr. Muhammad Bahari bin Ismail kerana tidak dapat bersama kita pada pagi ini. Sukacita dimaklumkan bahawa KP mampu atau semua ahli MPKM telah pun menginstall dan menggunakan Go-Check dalam smartphone masing-masing semasa mesyuarat MPKM yang terbaru dalam sesi ambil Play and Play selama setengah jam dengan respons yang positif. Mereka telah belajar menggunakan aplikasi Go-Check atau yang memanggilnya GC. Untuk masa, saya akan bacakan seminat KP mampu seperti di paparan berikut. Go-Check hendaklah digunakan oleh warga mampu mulai 30 Mac dalam tempoh rinci selama 3 bulan sehingga 30 Jun 2021 untuk berkomunikasi bersama warga mampu. Tarikh panduan penggunaan Go-Check senang dinyanyikan dan akan diedarkan apabila go live. Kita selaku penjawat awam wajib mematuhi semua peraturan buka puasa, khususnya arahan keselamatan pindaan 2017 dalam berkomunikasi melibatkan maklumat terdekat. Buat masa ini, kita hanya boleh berkongsi maklumat terbuka menggunakan apa juga messaging platform termasuk Go-Check. Hanya apabila tuan-tuan dan puan-puan menggunakan Go-Check, barulah maklum balas dapat diberikan kepada pasukan projek untuk penambahbaikan aplikasi ini. Semua warga di bahagian diharapkan dapat beri kerjasama dan komitmen untuk melaksanakan peranan masing-masing menjayakan projek bisnes ini. Komunikasi berkaitan kerja yang melibatkan bukan warga mampu iaitu rakan penjawat awam di agensi lain masih boleh menggunakan WhatsApp, Telegram dan sebagainya selain Go-Check, tetapi hendaklah mematuhi peraturan berkuat kuasa. Seterusnya saya akan bacakan mesej perubahan PKP-PPP seperti di paparan berikut. Saya baru menggunakan aplikasi Go-Check dan seperti biasa, sesuatu yang baharu memerlukan sedikit masa untuk membiasakan diri. Sepanjang saya menggunakannya, saya dapati ciri-ciri Go-Check mempunyai persamaan dengan messaging platform yang lain. Go-Check juga mempunyai keunikan yang tersendiri. Saya ingin menyuruh semua untuk mempelajari bagaimana menggunakannya dan hanya berkongsi maklumat terbuka sahaja ke dalam Go-Check. Semasa kita menguji guna aplikasi Go-Check ini nanti, kita mungkin berdepan dengan beberapa kesulitan. Ini termasuklah dalam menilai dan membuat pertimbangan untuk tidak berkongsi maklumat-maklumat yang terlihat selain terbuka. Rekodkan dan bincangkan bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah tersebut. Dalam usaha mampu memodernkan sistem komunikasi berasaskan teknologi terkini di tempat kerja seperti ini,
Banyak penyesuaian perlu dibuat. Maklum balas anda semua akan memberi kefahaman yang lebih baik tentang business direction yang diperlukan oleh sektor awam sebelum ia diperluaskan. Dan akhir sekali, pesanan penaja bersama PKP ICT yang berusia MPIT seperti berikut. Kajian dan pembangunan dilaksanakan secara dalaman bagi mengurangkan kebergantungan kepada vendor dan meningkatkan kepaparan dalaman kesimpulan ICT dalam meneroka emerging technologies. Kocek berjaya dihasilkan dengan segala kedrai dan berminat pada pegawai mampu, khususnya bahagian perundingan ICT bermula September 2020 hingga penghujung Februari 2021. Kocek bersifat tetap dilaksanakan secara rintis di mampu dan agensi luar MKN untuk mendapatkan maklum balas penggunaan sebelum diperluas kepada agensi lain. Sebagaimana aplikasi pengesejan yang terdapat di pasaran, fungsi Kocek akan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Proses R&D dilaksanakan secara berterusan. Antara fungsi yang akan dibangunkan, chatbots yang menggunakan elemen artificial intelligence, peningkatan ciri-ciri keselamatan seperti end-to-end encryption dan juga fungsi watermark bagi rebahan rasmi kerajaan, pengintegrasian dengan LTAP microPC bagi verifikasi pengguna secara SSO dalam kalangan pegawai kerajaan menggunakan microPC. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya menjemput wakil pasukan projek Puan Samia Ismail untuk sesi ambil bagi menerangkan lebih lanjut mengenai aplikasi Gojek kepada warga mampu, dan seterusnya akan diambil alih oleh Puan Insa Nordina Abdulghani dari DPI untuk mengajar cara penggunaan Gojek. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ju. Okay, saya mulakan dengan apa itu Gojek. Gojek ialah merupakan satu messaging platform ataupun aplikasi pemesejan sama seperti messaging platform yang kita kerap menggunakannya seperti WhatsApp, Telegram, VIP semua kan, macam itulah. So alhamdulillah lah pasukan projek mampu, pasukan projek ICT mampu telah berjaya membangunkan aplikasi yang mempunyai ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, macam WhatsApp pun ada, macam Facebook pun ada, dan Telegram. Kami telah menyediakan dua versi, dalam dua versi aplikasi ini boleh dicapai dalam dua versi, iaitu web dan juga handphone lah. Sudah pasti handphone lah kan? Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, di poin yang nombor 2 ini ialah kelebihan Gojek sebab dia kalau dia menyediakan versi web. Kadang kita tertinggal handphone sana sini, tetapi kita tetap boleh meneruskan kita punya communication dengan kawan-kawan ataupun siapa-siapa saja menggunakan web. Sedangkan kalau kita menggunakan WhatsApp, telefon mesti ada sebelah kan, baru boleh menggunakan WhatsApp web. Itu beza dia, dan maknanya antara kelebihan lah. Yang ketiga ialah kesemua data dan maklumat transaksi Gojek disimpan di pusat data sektor awam kita lah, di mampu sendiri dengan ciri-ciri keselamatan yang sedia ada lah. Next. Sebelum saya menerangkan mengenai kenapa Gojek diperkenalkan ni, saya ceritakan sedikit lah punca kuasa dia di mana perkara ni, idea ni bermula ya. Idea pembangunan Gojek ni sebenarnya arahan daripada highest top management di Kerajaan Malaysia lah, KSN sendiri, di mesyuarat JPPSA pada Julai tahun lepas lah.
So pada Julai tahun lepas KSN macam meminta mampu membangunkan satu aplikasi yang apa ni untuk berkomunikasi lah ya. Sebab KSN dan top management apa ni risau mengenai keselamatan lah, isu-isu keselamatan. So kalau kita tengok poin yang pertama tu, kenapa Gojek diperkenalkan bagi mengurangkan isu dan risiko penyalahgunaan data. Okey, seperti mana yang kita aware lah sekarang ni, terutama bagi tahun 2021 ni, WhatsApp yang digunakan hampir 98% di Malaysia oleh rakyat Malaysia, 98%, 97 point something lah, jadi hampir 98% menggunakan WhatsApp. Famous, sungguh-sungguh maknanya top lah di Malaysia. So WhatsApp memperkenalkan new polisi dia mulai Februari baru lagi. So kalau kita tak macam accept polisi dia tu, so dia akan memberi kesan lah kepada kita punya penggunaan ni. Kemungkinan and people do not accept will not be able to using WhatsApp again lah after this, after 15 May. So antara perkara yang dia dalam yang terbaru dia, polisi terbaru dia tu untuk dia menggunakan data kita bagi apa ni, iklan lah, bagi untuk iklan-iklan. Jadi data kita tu dia akan share dengan rakan-rakan iklan dia, sebab WhatsApp ni baru dibeli oleh Facebook. Jadi dia orang nak generate lebih income lah. So kalau that's why kita telah menjadikan kiranya pasukan Gojek Mampu telah kiranya bertungkus rumus lah, seperti mana yang berusaha TKPICT beritahu tadi, dengan segala kudrat tu kita maksudnya memang betul lah, dengan segala kudrat yang ada dan juga dengan sumber yang sangat limited tu, kita berjaya lah membangunkan sebagai menyediakan pilihan kepada kita semua warga mampu dan juga seterusnya kepada warga kerajaan Malaysia lah, untuk beralih kepada Gojek yang dibangunkan sendiri, yang diuruskan sendiri dan dihostkan data-datanya sendiri di pusat data sektor orang mampu. Okey, kenapa Gojek diperkenalkan lagi? Poin yang kedua ialah menyediakan platform yang selamat lah. Dia selamat sebab selepas COVID, penggunaan media sosial ni memang sebagai alat komunikasi utama lah, sebab kita away sana sini, tak boleh datang jabat. So yang ketiga, bagi mengurangkan penyebaran maklumat berita palsu. Jadi biasanya bila kita dah ada satu medium yang dibangunkan sendiri dari kita, dari pegawai kerajaan untuk pegawai kerajaan, dari pasukan projek ICT di BPI, di bahagian foreigner kepada pegawai-pegawai mampu. Jadi kita akan menggunakan untuk untuk kerja-kerja yang murni lah, tak adalah kurang lah penyebaran maklumat berita palsu. Next. Manfaat dia apa dia? Macam saya cerita tadi lah, keselamatan data dan maklumat terjamin. Okey. Yang kedua, kita ada satu fungsi bahan maklumat rasmi kerajaan. Macam contohnya MKN hendak memaklumkan mengenai sesuatu lah kan, sebab sekarang ni kita dalam keadaan memang perlu mendapat information yang dengan pantas sejak pandemik ni. So jadi aplikasi Gojek ni boleh digunakan oleh pihak-pihak yang oleh agensi-agensi yang memerlukan. Yang ketiga, kita menyediakan pilihan lah untuk berkomunikasi kepada kerajaan. Okay, next. Apa risiko tidak menggunakan Gojek? Okey, macam saya explain tadi, memang di Malaysia memang hampir 98% menggunakan WhatsApp. So dia dalam WhatsApp tu boleh berlaku penyamaran lah.
sebab dia daftar menggunakan nombor telefon. So kita bukannya hafal nombor telefon orang kan. Jadi dia membuat penyamaran identiti dan boleh konon-kononnya dia sebagai pegawai kerajaan untuk mendapatkan maklumat tertentu daripada kita. So kita kadang dalam keadaan kita otak yang tidak rasional, maksudnya dalam keadaan kita busy ke apa, kita terus boleh bagilah. Sebab kita tak boleh nak fikir sebab kita banyak sangat orang kata kerja kan. Itu antara perkara yang risiko lah. Dia ada spam message Yang kedua, maklumat boleh dicuri dan disalahguna. Untuk makluman tuan-puan semua yang berusaha doktor tuan-puan semua, sekarang ni data telah menjadi dagangan dagang yang penting. Sebab apa? Everything dia data connected sekarang ni. So benda tu akan generate duit daripada data. That's why macam-macam lah yang timbul sekarang ni. Yang ketiga, kesukaran pihak kerajaan untuk mengawal penularan maklumat palsu lah kalau tidak menggunakan GoCheck. Sukar lah ya. Okay, next. Okey, bagaimana nak memuat turun? Okey, dia ada 3 kaedah. Tapi yang paling senang sekali ialah melalui one stop center portal kita jika kita type je dekat URL tu gcinfo.mampu.gov.my, dia terus akan membawa kepada HTTPS. Maksudnya kita ada layer security lah kat sini. Jadi di situ ada di portal nanti Puan Iza atau Dr. Halim atau Cik Faris akan tunjuk portal tu. Dari situ kita ada maklumat detail mengenai keterangan mengenai GoCheck dan juga untuk login dan juga untuk download. Okey, yang kedua melalui web boleh juga memuat turun. Dia punya URL dia GC saja. Yang atas tadi GC info untuk portal. Kalau kita tak hafal pun kita masuk melalui portal lagi senang. gc.mampu.gov.my. Dia punya ni boleh dilayari menggunakan kita punya browser yang sedia ada sekarang ni. Yang kaedah ketiga boleh download download direct daripada gambar kita. Gambar ni ialah galeri aplikasi mobile Malaysia yang memang ada satu unit di Mampu yang menguruskan semua aplikasi mobile kerajaan Malaysia di gambar. Boleh juga kat situ. Next. Ini adalah kita punya looks and feel lah, ciri-ciri GoCheck kita So sekejap lagi bila kita memasuki, kita dapat menghayati lah apa yang saya explain sikit. So saya akan explain dari sebelah kiri. Di sebelah kiri skrin tu, kalau kita tengok kat situ ada nama pegawai. Dia sama je macam WhatsApp tu kat situ. Ada jam, ada nama pegawai yang belah kiri. Lepas tu ada status dia. Ni kita boleh ubah lah. Welcome to GoCheck tu apa-apa sajalah. Kita boleh tulis kat sini. Busy, online, macam-macam lah kita boleh ubah kat situ. Nanti Puan Iza akan tunjuk lah. Apa saja. Lepas tu kita boleh juga mengubah profil kita. So profil kita ni kita boleh letak gambar-gambar avatar, dia panggil avatar. Jadi pilihlah gambar-gambar yang paling cun lah, letak kat sini, yang handsome, yang cantik letak kat sini. Sebab itu adalah gambar kita kan. Lepas tu dalam profil ni ada beberapa features lagi yang sekejap lagi di-explain lah. Dan juga kita ada setting. Setting ni kita boleh edit tema theme, edit theme. Kita akan boleh setting security and privacy kat situ dan juga untuk clear cache. Sebab untuk clear cache ada bagi mendapatkan yang latest tu dia akan tekan clear cache kat sini. Kalau kita tengok dekat skrin ni dia berkeadaan gelap GoCheck ni sebab kita memilih tema dark ni. Kalau kita pilih cerah dia boleh juga dia ada dark and
and light ke grey gitu. Macam tu lah. So kita move kepada belah kanan. Belah kanan tu yang atas sekali belah kiri kita nampak nama dia Gojek, dan dia ada punya link ni gc.mampu.gov.my. Okey. Kat bawah daripada GC Mampu GovMy tu ada sorting by activity. Ni paparan ni penting untuk kita menyusun kita punya preference yang kita nak lihat. Macam dalam WhatsApp tu biasanya dia susun mengikut date mengikut date. Lepas tu kalau kita nak cari siapa tu kita kena search kan. Yang ni dia ada beberapa sorting by activity ni, dia ada banyak features. Dalam tu kita boleh susun mengikut date, activity dia panggil mengikut activity, susun mengikut alphabetical nama yang kita kawan-kawan chatting kita, ataupun susun mengikut favorite pun boleh. Banyaklah kat sini, nanti Puan Izzah akan tunjuk. Setelah pada tu kalau kita tengok ke atas kanan ada 3 button yang penting tu, iaitu pensel, ada kotak dan ada pensel. Tu button yang sangat kerap akan digunakan dalam GoChat Dia ini untuk creating perbualan, sama ada perbualan individu ataupun perbualan kumpulan. Okey, kita skip kat situ. Yang butang yang tengah tu gambar kanta tu memang untuk searching orang, nak searching kawan-kawan kita, searching nak cari nanti. Yang ketiga tu globe. Globe tu globe ni ialah untuk mencari pegawai kawan-kawan yang berada di luar daripada mampu. Maksudnya kita kat sekarang ni GoChat ni dibangunkan untuk kerajaan, pegawai kerajaan. So bagi email-email yang mempunyai dia panggil domain email yang ada GOV, dia akan senarai dekat globe ni. So di globe ni kita boleh cari rakan-rakan kita yang berada di luar daripada mampu lah. Kat sini. Even mampu pun ada juga kat sini sebenarnya. Nanti Puan Izzah explain sikit. So yang dalam lain yang kita nampak dekat skrin tu adalah sama ada perbualan grup kumpulan. Yang BPI rasmi tu adalah kumpulan ni. GoChat team tu kumpulan juga, seperti mana yang buat usia maklumkan tadi. Kalau kita nak buat aduan, kita kena pakai aplikasi ni lah, GoChat. Dia ada satu lagi, GoChat support ni, yang kita tak dia kat sini. Thread SD dan juga senarai pegawai-pegawai yang kita berkomunikasi secara direct. Kat bawah ni kita nampak kat bawah ni. Okay, next. Okey, pegawai mampu sekarang ni seperti mana yang Puan Ustia maklumkan tadi, kita dalam tempoh pelaksanaan rintis. Rintis ni apa maksud dia? Rintis ni maksudnya kita projek ni masih hanya berusia lebih kurang 4 bulan. So maksudnya belum sampai tahap maturity. Jadi R&D sentiasa sedang dilaksanakan lagi. So maknanya that's why kita buat pelaksanaan secara rintis, supaya pegawai-pegawai mampu menggunakan dengan kerap dan jika ada cadangan dan penemuan yang ataupun ada hiccup, kita boleh cadangkan kepada pasukan pembangun yang boleh kita logkan aduan atau cadangan melalui portal, One Stop Center portal. That's why kita cakap rintis. Okay. So pegawai mampu boleh mendaftar menggunakan email rasmi, iaitu Angkat ada yang nak cuba dah daftar, boleh terus demo kot. Dia nak terus daftar lagi setengah jam. Terima kasih. Sabar dah tu ada. Okey. Boleh start demo lagi. Sudah start demo lah. Puan Izzah boleh start demo.
Semua ready Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Good morning everyone. Saya Izzah Nordina, wakil pasukan Gojek yang akan meneruskan sesi waktu bersama-sama dengan anda semua hari ini. I don't want it to be so serious. Kita kena more interactive. So I expect all the participants can help me. Tag me anytime, stop me anytime so that saya boleh troubleshoot kalau ada masalah. Sebab mission hari ini ialah untuk mendapatkan semua mampu untuk register ke Gojek. If you have problem, let us know, sebab pasukan Gojek yang technical dan juga pasukan Negeri 1 akan bantu. Ya? Okay, pada hari ini kita fokus on Gojek on web. Disebabkan Gojek on web ni dia punya look and feel semua sama dengan yang Gojek dimuat turun melalui mobile phone lah, smartphone. Jadi saya expect semua peserta get ready with your web browser so that we can go through sama-sama untuk mendaftar. Boleh ya semua? Boleh? Siapa yang dah daftar boleh angkat tangan? Boleh raise hand? Boleh raise hand tak? Ramai raise hand. Good. 10, 11 lagi. Okay. Hari ni ada lebih kurang 105 orang. Saya expect semua boleh daftar ya. Yang dah daftar tu okay. Good. Thank you very much. Kita mula dengan pengenalan kepada portal Gojek. Where you want to get Gojek? Kita pergi ke GC Info. Cik Faris boleh tolong tunjukkan GC Info? Sama-sama tahu. Kalau nak stop saya, you can just tell me to stop or masuk message dekat dalam message kat sini. Semua ready? Tak dengar suara. Ready. Okay. Chat dekat saya akan bantu juga. Okey, semua pergi ke gcinfo.mampu.gov.my. Boleh? Tengok pada URL tersebut, gcinfo.mampu.gov.my. Saya dah nampak skrin. Semua nampak skrin ya? You can just stop me anytime kalau kata tak boleh masuk. Dalam sasaran dia register, dia baru suruh buka skrin. Dia register, password sudah nanti dia dapat dekat login. Okey ya? Semua dah pergi? Yang dah register dalam saya punya list ni 15 orang ya? Good. Okey, dah pergi gcinfo.mampu.gov.my. Okey. First kali kita pergi tengok soalan lazim. Saya akan terangkan berkenaan dengan apa yang ada dalam GC Info so that you know where to find those things lah masa melayari portal ini. Boleh klik tu soalan lazim. Soalan lazim ni merupakan soalan-soalan lazim yang diterima oleh helpdesk GC lah. Dan these are all famous questions and it will be updated over the time. Kalau kata ada lagi selepas pengguna dah ramai masuk nanti ni, kita akan tambah lagi lah. Dan mungkin kita akan clusterkan ikut dia punya topik. So kalau nak tengok sini, kalau ada masalah dari segi nak tahu apa itu Gojek, boleh akses kat sini lah. And then manual pengguna, all of you are very brilliant peserta. I'm sure you can boleh maneuver and juga browse sendiri kan. But I will tell just glance and briefly. Manual pengguna, ada manual pengguna Gojek versi web, boleh buka. Di sini diterangkan cara-cara untuk menggunakan Gojek one by one. Kalau kata lost, dan juga nak tahu apa function few field, apa yang perlu dimasukkan dan sebagainya. Ya, okay. So boleh pergi ke bawah, Cik Faris. Okay, sini ada sedikit panduan pemasangan. Kita akan update over the time. Sekarang untuk iOS, panduan ini untuk panduan pemasangan Gojek bagi pengguna iOS. Kalau kita download Gojek ke smartphone, InsyaAllah kalau sempat saya cuba expedite. Kalau sempat kita tunjukkan macam mana nak download Gojek menggunakan bagi pengguna iOS dan juga Android ya. Okay, so go up. Alright, pertama, okay, let's get started. Untuk login Gojek dan register through web, okay, saya terangkan daripada kiri dulu. Pengenalan sedikit sebanyak penerangan mengenai Gojek. Second one is muat turun Gojek. Yang ini ada versi, dia akan link to gambar dan ada versi
Android dan juga iOS. Tapi kita punya fokus today is login GoChat to web. Icon yang next tu. Yeah. Okay. Can all of you click there? Semua dapat Semua dapat. Okay. Kenapa Puan Umu nak tanya ke? Semua dapat. Okay. Ya, saya. Puan Iza, sorry. Ya. Saya try untuk register tapi dia prompt kat situ kata email saya dah ada dalam Sebenarnya kan Puan Umu. use for registration. Yes. Okay. Have you got the email? Have you got an email? Sebab once you register, I will show you. Okay, kita move next. Okay. First of all, siapa yang tak register lagi, pergi to register a new account. And then you have to fill up all these particular fields lah. Ini semua compulsory ya. Full name as per IC dan as per our email. And then email, it has to be mampu punya email untuk kita yang mungkin mampu ni, yang official email. Sebab kita akan receive all the pengesahan email melalui email kita lah. Dan untuk pengetahuan semua, unlike other messaging system, kita guna email address, email signature sebagai medium untuk kita kebergantungan kepada email lah. Dan satu lagi, email tu bukan saja, dia hanya untuk pengesahan saja. We don't use like macam WhatsApp kita guna handphone number kan. Kalau handphone tu, and then kebergantungan dengan handphone pun ada. Kalau handphone mati, memang kita tak boleh access ke web juga. And GoChat, for your information, you can access GoChat di web pada masa yang sama concurrently dengan handphone. When your handphone tak ada out of battery, you can still access to GoChat web. So, tak ada kebergantungan dengan handphone. So, your boss give you work or task, you tak boleh ada alasan. Okay, so masukkan full name, semua, email, dan email rasmi mampu, password, you create your own password according to yang use 12 or more characters tu lah. One is perlu CGSU punya requirement, and then confirm your password. So once you have all that, tekan register a new account, click on that. Cik, nanti you akan dapat screen macam ni. Cik tadi tunjuk yang PowerPoint tu. Okay, ni sebab saya dah register earlier, so if I register, I will get this. Register succeeded. Dan semua peserta yang dapat ni, bagi angkat ni. Because next you need to know, okay good. Next you need to know that you have registered and boleh check email masing-masing. And pastikan ada dapat email macam ni dalam screen. So Tuan Umu, for your question just now, can you check your email and check whether you have this email? Yes, I have received this email and I already registered into Okay, for your information, Tuan Umu ni memang I punya close friend. Sebenarnya I memang register untuk dia. But I have not put any password, hanya register saja. Okay, Puan Umu dan semua. Okay, thank you. Nanti kita PM team. Alright. Okay. And then after you click the email, ada bawah tu ada button kan, boleh nampak kan? You boleh click that button and then you receive another email. Next, that email is a welcome email. Welcome to GoChat, which means you have registered and verified your email address. You boleh terus klik login. Okay? Bila you dah klik login, you can just straight away pergi ke gc.mampu.gov.my. Kalau tak nak, kita nak klik kat sini pun, you just can go to the web URL kat atas tu, gc.mampu.gov.my. Okay? Alright. Semua register dah? Kita dapat? Slow me down if I'm so up here. Dia saya, apa tu? Just sorry to interrupt. Just nak inform, lepas saya register tadi, my browser terus trigger untuk login. Dia terus pakai login. For your information. It means you already put the password kan? Yeah.
Bila nak login sorry, lepas I klik email, the link dekat email tu. Terus dia terus paparkan paparan untuk login. You tak payah klik email ke? Oh, you dah klik email lah. I pergi email, I klik link, dia terus pergi ke paparan login. Right, that's tak ada masalah kan? So you just go to the login part, login punya window, Cik Faris. So semua dapat semua dapat. Scroll me down, you tak angkat. Okay, boleh masukkan email yang anda semua register tadi, which is your email address mampu. And then, Cik Faris dah register. You can letak password yang telah di-register tadi tu lah. Ya, nampak. Okay. Semua masuk? Semua dapat masuk? Dekat kan? Terima kasih semua. So, I can see actually how many of you are registered as I am giving this briefing. So, sejak pukul 10.30 tadi ramai juga Nazima, Cik Amirul, Cik Farid Iqbal, siapa lagi ni? Cik Muhammad Haslan, Cik Fariza, Puan Lydia, Puan Musafida, Muhammad Hadi. Okay, I saw all of you are joining one by one. Kan? You nampak kan? Ada soalan tak? So far so good? Soalan di chat box. Saya tengah ni. Okay, aku cakap. Okay, kalau okay, correct. Okay, saya teruskan ya. Okay, saya first of all, after you have registered, you can see on the left hand side of your screen. Cik Faris boleh pergi dekat atas sekali tu, saya tanamkan pendataan dulu. Kalau anda baru register, you will not going to see all these private groups. Ini Cik Faris dah register lama, jadi dia dah nampak banyak lah group yang orang masukkan dia ataupun dia create. So, those yang baru je lagi register, you don't have this, you just have info dengan pro mampu. Pro mampu kot pro mampu kan. So, kita pergi profile tu, kita tekan profile picture nak. Alright, kita dekat. Okay, kalau semua nampak dekat screen, you go to the left hand side tu ada macam tambah huruf kan. Pergi dekat menu, you can change your status. Nak online ke, nak busy ke, nak away ke. And then visible and edit status. Cuba letak status sikit, Cik Faris. Alhamdulillah. Kita buat walk through, go check. 26 Mac. Okay, so everyone can see Cik Faris punya status what GC 26 March. So that's how you change your status. And then can you go to profile menu Cik Faris? Okay, here's the question term. Cik Faris tu tekan log out ke? Bila dia tekan log out, terus log out dekat dia punya desktop sendiri. Okay, back Cik Faris, and then after you done some things that you change on profile, you can just click save changes and dekat on your right hand that right screen. Okay, Cik Faris boleh klik preferences mula. You can just play around perempuan-perempuan peserta semua, sebab pula benda-benda macam ni actually is self-exploring and there's no right wrong, you can just explore anything you want. Macam tu lah, macam Facebook kita guna dulu kan tak ada pula Mark Zuckerberg ajar kita kan, kita boleh pandai kan, ni semua boleh pandai. Ni notifications, kalau dekat preferences you just have to focus on notifications. Kalau kata nak guna untuk web ni macam tak nak dengar bunyi sound kata ke, ataupun tak nak nampak macam apa, boleh, you can just turn off over here. And then bawah lagi Cik Faris, kalau kadang-kadang kalau kita on kan speaker, dia akan dengar ting ting atau message punya incoming message lah. So just turn off the sound. Bawah sedikit Faris, sound kita nak tukar dia punya sound punya sound bunyi dia punya tukar speaker boleh kat situ, you just can play around.
Okay, next. Semua dapat? Okay. First boleh keluar. Kita tengok dekat laluan. Okay, saya nak bercakap dengan seseorang. Siapa yang dah register sini? Kalian tengok berapa orang dah ni? Ramai tak? So, ada group pendengar tadi. Ramai. Ada yang tak register lagi ataupun ada masalah? Boleh raise your hand. I think all of us are in Google chat. You can just PM me, PM Dr. Hani, PM Project Faris, and confirm yang itu. Okay. Saya teruskan ya. Dengar? Tak dengar? Ya. Ya, Farizah. Okay. Dah berdaftar? Dah percaya eh? So next kita belajar cara-cara untuk create direct message. So if you see that icon, okay, ada dia Puan Zelina dah okay ke ataupun nak tanya question? Puan Zelina? Puan nak tanya. Tanya. Okay, saya punya mix. Okay. Apa yang di kiri tu kan, yang warna hitam tu yang ada UPI resmi GoChat tu kan. Di screen pun dia nampak, tapi screen saya kosong bah. Kenapa tu? Puan Zelina baru dia register. Oh begitu. Yang ni Cik Faris dah lama register. So ramai orang yang dah masuk Okay. sini lah. Nanti Saya rasa lonely. Alright, itu Puan saja. Zelina, takkan lonely je. Kita akan Boleh direct message. happiness dekat GoChat ni. Okay. Okay, kita belajar Itu yang saya dengan harapkan. create direct message ya. Okay, thank you. Welcome. Okay, Cik Faris boleh klik situ. Tu nampak macam ada tanda kotak dengan pen kan? First apa kita create direct message dulu. Create direct message. And kita type nama Puan Zelina tadi. Zeki ya, Zeki. Matthew. Okay, create. So, cakaplah hi sikit. Puan Zelina, respond please. Okay, saya nak terangkan. Okay, good. Saya nak terangkan ada ikon kat tepi kecil belah kanan tu kan untuk yang direct message ni. Direct message ni antara Cik Faris dengan Zelina lah. So, you can edit your message tau. Okay, you tekan that three dots, you nampak add action, reply back to the message, copy message, edit message. Cik Faris edit message sikit. Ini tak ada kat WhatsApp ya, so tu sikit. Kalau kat WhatsApp kita buat asterisk kan. Asterisk and then you put back the exact word that you want to hantarlah. Apa ni tak? Kita boleh edit and then you can just edit your message just like that. So it's transparent. Okay. Boleh click that dot. Right? And then star tu as usual, star is just like macam you want to get back to the message, you just click star and the message will be retrieved kalau you dah nak cari star message semula. And then read receive code as all of you understand yang dah biasa guna messaging platform, untuk tahu message kita siapa yang dah baca. Terus and then apa lagi tu Cik Faris boleh klik yang three dots satu lagi. Okay, and then report tu dia akan hantar just and then delete. You can just delete your message. Cuba delete message. Jalan lain boleh play around. Nanti saya nak approve untuk walkthrough 26 March ni. Jadi saya nak tengok semua orang bercakap-cakap, share gambar ke. Okay, good. And then di sebelah kanan your chatting screen. Okay, nak share dulu. Okay, saya ikut Cik Faris punya mouse ni. Kalau katakan anda semua nak share video message, boleh. You can just click over there, video message. Dan add files to your computer. Add files apa-apa. Apa tu Cik Faris? Oh, kamu ni juga. Okay.
Ya, dan juga kalau nak share video message, kita boleh tengok muka Cik Haris. Haris nak share video message. Kita tak on kan? Kan malu pun. On lah. Boleh cuba nanti. Masa-masa boleh cuba. Kita masa-masa boleh jumpa Nanti kan Masa boleh jumpa. Nanti 7 minit saya ada. Ya Allah, okay. Atas tu ada tu macam saya dah explain tadi ni, pins, and then nampak file attachment tak? File attachment tu bukannya attachment yang kita nak, kalau kita nak attach something file attachment tu is actually apa-apa yang kita dah letak gambar tu, cuba Cik Rizky, dia akan letak dia kat sini yang macam ni. Dia unlike others that you understand about that attachment file sheet tu, di GoChat is function as untuk lihat semua attachment dalam perbualan kita. Untuk GoChat dia attach file ni untuk guna plus sign kat bawah tepi tu. Kan? Okay. You can just play around. Tak ada masalah. Play around ya. Masing-masing. Okay, using info. Alright. Okay, kita pergi create group lah. Cik Faris, create group. Kita nak create semua kawan-kawan yang dah register hari ni. Okay, this create group ni. Puan, Ya. soalan, saya cuba delete salah satu mesej saya tu lah yang bawah tu kan. Tapi dia masih appear di sender Pak. Kenapa? Dia bukan real time. Mazalina Ya. Dia real time. You have to clear your cache rasanya. Ya ke Dr. Tanya? Is it? Like, Oh, okay. Aku try create. cuba delete sekali lagi. Memang dia dah mau di-delete sudah Puan. Sudah delete sudah tu. Di mana I hide everything tu. Ya. Saya coba lah. Tadi yang salam tu tak dapat. So yang di bawah tu saya try dapat. Tapi dia tidak appear di sender yang real time. Macam kalau WhatsApp, dia akan cakap message deleted kan. Tapi di sini dia tiada. Okay, can you right in front of us? Terus kan, Faiza ada terus delete dah, dia tak ada ikon kita dah deleted. Terus disappear daripada conversation kan. Macam mana? Macam mana ni? Delete. Jadi kita delete, dia akan terus disappear daripada conversation kita. Tak ada tulis masalah satu message. Oh, okay, ya. So, tadi Puan Zelina cakap yang hide everything tu you have already deleted ya? Ya, saya mula mau delete salam tu tapi tak dapat, dia macam dah membuka saya, dia tidak berfungsi. Saya pergilah message yang kedua, saya delete. So di tempat saya dia hilang, tapi di tempat Cik Faris ni dia masih appear. Macam dia tidak real time lah. Sebab Puan Zelina delete tu hanya untuk diri sendiri. Oi, begitu lah pula kan. Cuba Cik Faris delete. Assalamualaikum. Haris refresh. Kalau Cik Faris refresh, Sekejap dia refresh. Hilang dah. Itulah Sebab dia dalam selalunya sebab web kan, selalunya kalau guna mobile app tu dia tak macam tu, memang terus hilang. Sebab tadi Cik Faris on the spot hilang. Ya Puan Zelina, boleh? Okay, create group tadi. Okay, okay, now kita create group. Kita nak create group semua peserta yang register today. Group name work sesi waktu 26 Mac. First of all nampak tu ada yang by default tu tak payah kacau lah ya. Read only tu macam dia nak bagi yang you tak nak orang reply, you just read only. Selalunya akan digunakan semasa di bahan lah. Macam broadcast group kan. Okay. So invite users saya tu. Syed Faris boleh invite Puan Dayang, Dayang, Dayang Hasma, ada tak? Okay, add. Saya add ya, siapa yang lagi nak kena add, saya bacakan ya. Puan Rosnita binti Ismail. Puan Bino. Okay. Alright, ya. And then saya nak, tak ada suara lelaki lah saya dengar ni. Ada tak orang lelaki, siapa-siapa hero remaja yang nak masuk dalam grup ni? Kejap je masuk grup ni, nak test je. Puan Ros Atida. Yang lelaki saya nak. Cik Azmi, saya nampak Cik Azmi.
Cik Farid, masukkan Cik Farid. Farid Muhammad Azlam. Cik Jeffrey. Siapa? Cik Cik Jeffrey. Jeffrey. Muhammad Cik Jeffrey. Jeffrey. Muhammad Jeffrey. Farid Iqbal ke Muhammad Farid? Dua-dua lah. Farid lagi. Farid Iqbal pun boleh masukkan cuy. And then Cik Muhammad Azri. Puan Umur, kawan saya tak sudah. Tadi lagi tak Puan Umur, Puan tak ada lagi. Okey, jap. Nanti lanjut kawan saya. Puan Umur ada. Okay, break bro. Just have a break. So boleh masukkan nama orang dalam itulah. So saya. Can all of you say something? Cuba Cik Faris hi kat semua. Alright, yay. So that's how group is created, yeah. And then later on you can create your own group. Katakanlah unit kita yang kecil-kecil, kita nak yang geng-geng jada contohnya lah. So bolehlah kita gunakan this medium. What so special? Not so special lah. Bukanlah kita so special. Ni kita ni buat so special this event sebabkan kita nak semua mampu register insyaAllah. Dan juga pada masa yang sama, all this information will be reside dekat kita punya PDSA. Unlike other medium yang dia reside dekat tempat yang macam MPI pun kita tengok tahu. Yang ni kita insyaAllah selamat lah. So, thank you juga tim PDSA yang kena bantu provide